Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang dimuliakan, dihormati barisan pimpinan pengurusan di Rasa Hujana, yang dikasihi lagi didaikan para tetamu Allah dan tetamu Rasulullah SAW, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik, hadirin hadirat muslim-muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita rafakkan kesyukuran kehadirat Allah dengan limpah kurnia yang tidak terhingga kepada kita sejak daripada kita lahir lagi, sehinggalah di saat ini Allah Subhanahu Wa Taala tak berhenti memberikan nikmat kepada kita. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak kira nikmat Allah itu, kamu tak akan dapat itu. Kerana sekian banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Di saat ini saja nikmat Allah itu pun kita tak mampu nak kira dah. Daripada jantung yang berdegup, begitu juga darah yang berjalan, saraf yang berfungsi. Merupakan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, yang Allah tuntut kepada kita satu tuntutan yang simple, iaitu untuk bersyukur kepadanya. Dan ditambah lagi nikmat pada hari ini dengan pertemuan kita yang cukup bermakna, khususnya di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni, untuk kita sama-sama saling berkongsi ilmu yang diwarisi daripada baginda Rasulullah SAW. Kerana apa yang tuan-tuan dan puan-puan akan laksanakan, khususnya ketika mana nak melaksanakan umrah, tertakluk kepada hadis baginda Rasulullah SAW yang Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah daripada aku manasik-manasik untuk kamu laksanakan haji dan umrah. Kita nak buat haji, kita nak buat umrah, kita kena ikut apa yang telah dipandu oleh baginda Rasulullah SAW. Oleh kerana itu, apa yang kita akan insya-Allah sampaikan adalah semua yang berkaitan dengan apa yang diambil daripada baginda Rasulullah SAW. Kerana itulah merupakan daripada syaratnya untuk ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, keberuntungan kita kerana kita dipilih oleh Allah berkumpul pada hari ini untuk mengambil warisan yang terbaik ini, merupakan satu nikmat yang Allah kurniakan, yang mudah-mudahan dengan nikmat itu dapat untuk kita zahirkan dengan amal. Kerana bersyukur itu bukan hanya sekadar melafazkan Alhamdulillah, walaupun itu salah satu daripada tanda syukur kepada Allah. Tetapi syukur itu juga adalah dengan kita menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk kita taat dan melakukan apa-apa yang disukai, yang dicintai oleh Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, ketika mana berniat dan berazam untuk melakukan umrah, sebenarnya tuan-tuan, puan-puan diberi nikmat oleh Allah. Nikmat yang pertama, niat yang diberikan oleh Allah, kecenderungan yang diberikan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Tuan-tuan boleh pergi tempat lain. Mungkin boleh pergi ke tempat-tempat yang ialah orang-orang inginkan. Bahkan untuk nak pergi ke tempat-tempat yang tuan-tuan rasa menarik dan sebagainya. Tapi kecenderungan tuan-tuan untuk pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, nak melakukan ibadah umrah, itu adalah satu nikmat yang diberikan oleh Allah.
Nikmat kerana keinginan tuan-tuan untuk nak mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan ibadah. Itu nikmat yang diberikan oleh Allah. Kerana tak semua orang dipilih untuk dapat nikmat seperti itu. Ada orang yang mana mereka ini dilupakan dengan nikmat itu, tetapi mereka diasyikkan dengan nikmat-nikmat duniawi, dengan perkara-perkara yang lara dan lalai. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecenderungan, keinginan untuk melakukan amal soleh, amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nikmat. Dan tak semua orang dipilih oleh Allah seperti itu. Sebab tu saya selalu sebut dipilih oleh Allah. Kerana setiap sesuatu yang kita ada kecenderungan, itu adalah merupakan taufik dari Allah SWT. Pertama, Allah beri hidayah, kemudian Allah beri taufik kepada kita. Hidayah itu adalah merupakan daripada apa yang Allah berikan kesedaran kepada kita. Tapi belum tentu kesedaran itu menarik kita untuk melakukannya. Banyak orang yang sedar bahawa pergi masjid itu bagus, tapi tak semua orang pergi masjid. Ramai orang yang sedar bahawa menuntut ilmu itu adalah wajib dan bagus, tapi mereka tak semestinya pergi majlis ilmu. Ramai orang yang sedar akan keutamaan untuk melaksanakan umrah, tapi tak semua orang yang cenderung untuk melakukan. Kecenderungan tuan-tuan dan perempuan untuk melaksanakan umrah, untuk nak pergi buat baik, itu adalah taufik dari Allah SWT. Yang Allah yang nak kita dapat untuk melakukan amal soleh itu, untuk diberikan oleh Allah ganjaran dan keampunan dia. Allah yang nak kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Sebab tu kita kena syukur nikmat ni. Kerana Allah SWT pilih kita ni untuk diberikan nikmat, kecenderungan untuk melakukan amal ibadat, dan untuk diberikan kurnia dan keampunan. Ini nikmat. Kerana orang-orang yang pergi berziarah ke Baitullah ni adalah orang yang mendapat panggilan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk panggil orang datang setelah siap membina kepada Kaabah. Allah berfirman, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Panggillah manusia untuk menunaikan haji. Walaupun dalam ayat itu tentang haji, tapi maknanya haji dan umrah, untuk ziarah ke Baitullah. Maka kamu akan lihat orang akan sanggup datang, iaitu orang yang mendapat panggilan tu, yang mendengar panggilan tu. Mereka akan sanggup datang walaupun berjalan kaki. Aw ala kulli dhamirin, ataupun dengan naik unta yang kurus sekalipun, walaupun dengan kenderaan yang terbatas pun mereka akan sanggup datang apabila mereka dapat panggilan dan mendengar panggilan tu. Ya'tina min kulli fajin amiq, mereka akan sanggup datang walaupun daripada pelusuk yang dalam daripada muka bumi ini. Masya-Allah. Maka Nabi Ibrahim kata, ya Allah, aku akan panggil lah, tapi sekarang ni suara aku ni limited, tak boleh nak sampai kepada semua orang, dan tak boleh sampai pula pada zaman yang akan datang. Kata Allah, panggil je, aku yang akan sampaikan. Maknanya yang panggil itu Allah, simboliknya yang panggil Nabi Ibrahim. Bermakna yang sekarang ini tergerak nak pergi ni, agak-agak siapa yang panggil? Ya Allah panggil. Allah yang undang. Allah yang nak kita datang untuk ziarah ke Baitullah, untuk ziarah berkasihnya baginda Rasulullah SAW. Allah yang panggil. Maka kita pun ada keinginan